Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari, apa khabar semua? Okay, right. Alhamdulillah hari ini hari Isnin, so I hope everybody is going to have a productive day today. Okay, so topik simple saja hari ini tentang tips berpantang di musim raya. So memang dah confirm kita memang tak boleh rentas negeri, so technically kita tak boleh balik kampung. Technically kita tak boleh balik kampung, tapi kalau kampung tu within kita punya pergerakan yang tak perlu nak rentas negeri tu, still lah boleh balik kampung. Now the thing is, walaupun tak boleh balik kampung, okay, ataupun rentas negeri, so technically raya tetap raya. So bila kata raya tetap raya ni, okay, so untuk ibu yang baru lepas bersalin dan menyambut raya dalam keadaan berpantang, so saya sediakan sedikit tips ataupun panduan. Okay, right. So yang pertama ialah kerana kita di dalam pantang, I know raya sangat sinonim dengan kan pakai baju baru, lepas tu nak pakai sedondon dengan ahli keluarga dan bayi dan sebagainya, tapi mungkin untuk bergambar dan sebagainya, untuk bersalam-salam, jadi saya rasa tak ada salah je, tetapi at most time saya lagi prefer ibu dalam keadaan yang selesa. Oleh itu tips pertama adalah guna uniform pantang. So uniform pantang tu macam mana? So I selalu cakap uniform pantang ni selalunya ibu berpantang dia akan mengenakan pakaian dari jenis kapas. Okay, kerana jenis kapas ni dia senang nak bernafas, kulit kita senang nak bernafas dan pengudaraan yang baik. So juga senang untuk nak menyusukan bayi, jadi bayi tak lemas dengan keadaan kain kita tu kan, kain yang kita nak pakai tu. So better pakai kain dari jenis kapas. Kemudian uniform pantang ni mestilah tak tinggal stokin. Kemudian kalau boleh tak tinggal bengkung, okay. Dan juga kalau pakai pakaian cotton tu orang kata nak kena selaraskan dengan suhu, jadi kalau rasa sejuk sangat pakai sweater. Kemudian untuk memudahkan perjalanan pergi dan balik ke toilet selalu, so ibu dalam berpantang ni disarankan pakai kain batik ataupun sarung sebab senang nak bersalin persalinan baru. Tetapi jika hendak mengenakan seluar atau apa-apa yang selesa pun, it doesn't matter, boleh saja. Okay. Sorry sebab berpuasa ni memang kurang minum air jadi suara tersekat-sekat. Okay, so yang pertama tips berpantang di musim raya, kalau boleh kita mengenakan uniform pantang supaya kita sangat selesa. Okay, saya tahu raya kita selalu nak ambil gambar dan sebagainya, pakaian yang kata tebal, yang kata bling-bling dan sebagainya, so elakkan dahulu. Sebab bila kita nak menyusukan bayi tu, bayi pun nak disediakan dengan ruang udara yang secukupnya. Jadi pakaian tebal ni mungkin boleh merimaskan dia, akhirnya dia tidak selesa. Okay, so guna uniform pantang ni biasa orang dalam pantang lah dia pakai baju top dia yang berbutang untuk senang menyusu, dari jenis cotton, kemudian berstokin, berkain batik, kalau boleh jangan tinggal bengkung lah. Okay, so kalau nak pakai selain daripada itu pun boleh, tapi asalkan selesa, dan saya sangat sarankan pastikan keselesaan kedua-dua, ibu dan bayi. Itu yang pertama. Okay, so technically boleh beraya, boleh bersalam-salaman dan sebagainya, cuma untuk ibu berpantang tu saya minta mereka selesa lah. Okay, sebab baju raya biasanya baju raya kain yang tebal-tebal dan sebagainya, dan kain yang berkilat-kilat tu semua tak sesuai. Okay, so yang kedua, tak perlu ikut pergi beraya. Ni untuk ibu yang masih barulah melahirkan, mungkin pada hari raya tu mungkin baru seminggu atau 2 minggu, dan saya memang tak sarankan ibu baru bersalin pergi beraya, sebab bila kita pergi beraya ni kita tak tahu jangka masa dia, kecuali kalau dekat-dekat. Tapi the thing is, bila kita nak pergi beraya tu kita akan
terlajak dari satu rumah ke satu rumah, dan kemudian kerana kita semua dah tak boleh balik raya, jadi di Kuala Lumpur memang jam. Okay, obviously akan jam sebab orang tak balik kampung. Selalunya kalau raya semua orang balik kampung, termasuk saya. Jadi KL lengang yang diorang boleh ambil gambar kat atas jalan raya dan sebagainya. Tapi kali ni tidak. Jadi kita sangat bimbang kalau jam dan sebagainya. Jadi ibu dalam pantang tu dia perlu selesa. So duduk lama pun dia sakit juga badan dia dan sebagainya. So tak perlulah ikut pergi beraya. Sebaliknya mungkin orang yang nak berjumpa ataupun saudara mara yang nak berjumpa dengan kita akan datang ke rumah kita untuk berhari raya. Okay, so itu tips yang kedua. So tips yang ketiga, elakkan bayi dari menjadi tumpuan tetamu. So benda ni memang sangat susah. Jadi saya nak sarankan macam ni untuk tetamu yang pergi beraya di rumah tuan rumah yang mempunyai ibu dalam pantang, kita pun tengok bayi daripada jauh pun cukup. So tak perlu nak gendong dia, nak cium bayi dan sebagainya sebab kita sangat particular, lebih-lebih lagi dalam musim COVID dan sebagainya. Jadi kalau puan-puan dan tuan-tuan yang perlu melihat bayi tu sekadar melihat dari jauh saja sebab bayi technically boleh dipegang oleh ibu dan bapa dia sahaja. Okay, so jangan cium bayi, okay, jangan bagi sesiapa tetamu mencium bayi, hatta betul orang kata orang dewasa ataupun kanak-kanak. Okay. Jadi sebagai tuan rumah, jika puan-puan perlu menerima tetamu, so pastikan tetamu dalam keadaan sanitize, kemudian tetamu memakai face mask, tetamu memeriksa suhu badan. So by right kita kena adalah temperature, kita takut kan, dan kemudian tetamu boleh scan MySejahtera. So I think it's fair. Okay, sebab kita takut bila ramai sangat, kita takut tak boleh control benda ni. So kalau boleh jangan bagi orang pegang bayi kita. Jangan bagi tetamu pegang, tetamu cium bayi kita. So enough to orang kata tengok dari jauh saja, yang orang kata observe lah ya, at least 1 meter that kind of thing. So memang kena observe semua ni, penjarakan fizikal dan sebagainya. Jadi tak perlulah tetamu nak gendong bayi tu, nak cium dan nak gomol dan sebagainya. Sebab saya sebagai terapis pun saya tak cium bayi pelanggan. So sebab itu adalah hanya hak kepada ibu dan bapa bayi itu sendiri. Jadi tips ketiga adalah elakkan bayi kita jadi tumpuan. Siapa nak tengok boleh, tapi pastikan penjarakan. Even kita adalah closest family seperti siblings ataupun grandmothers dan sebagainya, so still tidak advisable at this stage ya, dekat musim COVID ni. Kita memang nak kena betul-betul patuh SOP dan tidak menyumbang kepada statistik yang semakin meninggi setiap hari. Kemudian kalau tuan rumah boleh sediakan scan MySejahtera, sanitize, kena sediakan lah ya, sanitizer dan juga ambil suhu lah, ambil suhu. Jadi tak ada direct contact ya, skin to skin from tetamu kepada bayi, sangat penting ni. Okay, untuk puan-puan juga yang sedang dalam pantang, jangan kalau boleh tidak bersalaman walaupun dengan wanita dan sebagainya, sebab kita tak nak apa-apa konteks, sebab kita tak tahu tetamu tu daripada mana, lepas tu datang pula ke rumah kita dan sebagainya. So elakkan bayi jadi tumpuan tetamu, jangan beri bayi digomol, dicium oleh tetamu. Tapi kalau orang nak bagi duit raya kepada bayi, ambil. Okay, yang tu kena ambil lah. Tu rezeki dia kan. Okay, so itu yang ketiga. So yang keempat, berpantang makan. So saya tahu benda ni memang klise sangat. So apa menu makanan kita semasa raya? Kita makan ketupat, pulut, lemang, kita makan rendang daging, kuah lontong, lodeh, kita makan serunding, kita makan kek raya, kuih raya, cookies, everything. It's also saya kongsikan, dan makanan-makanan raya ada memang sedap gila tetapi tak sesuai untuk ibu berpantang kerana tinggi kalori. Pertama adalah tinggi kalori, kemudian dia akan membuat kita ambil extra karbohidrat dan akhirnya kita akan cepat mengantuk dan cepat lesu. Jadi badan dah lemah, jadi makan pula benda-benda macam tu. Okay, kemudian sebab tulis kan, jadi kena tengok.
So tak boleh kalau perlu nak rasa boleh tapi kena tengok sebab dia sangat fragile bawah 4 minggu bersalin sebab badan tengah healing lagi. So kalau boleh tak dimasukkan dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi kandungan gula, tinggi kandungan garam dan juga minyak. Sebab wanita ni sedang berpantang jadi dia sepatutnya mengambil makanan yang sesuai untuk proses pemulihan badan dia. Okay, so jaga dekat situ kerana makanan raya ni sangat sedap dan lazat tetapi tidak sesuai untuk ibu dalam pantang. Okay, so ibu dalam pantang sepatutnya tumpukan kepada diet yang sepatutnya lah, diet yang sepatutnya. Okay, so kerana makanan yang tinggi kandungan garam, minyak, gula dan juga karbohidrat, dia mengganggu proses pemulihan badan. Okay, so badan hanya nak yang macam saya pernah sentuh kan, mengikut piramid makanan, kelas-kelas makanan dan teknik memasak yang betul. Contohnya macam beras perang, kemudian sup, and then protein yang dipanggang dan sebagainya. So tak sama dengan makanan raya lah. Jadi kalau boleh elakkanlah. So itu orang kata panduan berpantang di musim raya. Memang saya tahu nampak delicious tapi kalau sebab untuk pemulihan kalau boleh kita tak nak ambil makanan yang terlalu tinggi kalori dan sebagainya. Okay, so satu lagi makanan-makanan ni mungkin membuatkan susu, kualiti susu juga terjejas. Okay, so akhirnya bayi akan kembung sebab dah banyak sangat makan sambal tumis, kuah lodeh dan sebagainya. Okay, so boleh jadi itu juga. Right. Dan akhirnya yang kelima adalah tak perlu layan tetamu. Okay, so tadi saya cakap kita tak boleh nak tunjuk sangat bayi kita kepada, tak boleh nak benarkan orang pegang bayi kita. So akhirnya yang kelima adalah tak perlu nak layan sangat tetamu. Kerana tetamu yang datang tu sepatutnya faham ibu ini dalam keadaan berpantang, jadi kita tidaklah expect ibu ni boleh melayan kita dengan masuk turun pergi balik dapur dan sebagainya, sediakan hidangan, lepas tu nak cuci pinggan dan memasak dan sebagainya. So kalau boleh kita faham situasi itu, jadi untuk ibu yang dalam berpantang, saya sarankan berehat sahaja. Okay, berehat saja. Kalau ramai tetamu di ruang tamu ya dan di ruang makan, so saya minta perempuan berehat di dalam bilik kerana kita tidak mahu kontak rapat dengan ramai orang. So kita tak nak benda tu. So kita kena first fikir tentang keselamatan ibu dan bayi tu. So mungkin boleh duduk dalam bilik, okay, berehat dan juga jika perlu hanya tunjukkan muka. Okay, so kita tidak bersalam, memang itu SOP kan. Kemudian tidak bersentuhan dan kita tidak bersentuhan. Okay, so kita rehat di dalam bilik. So sampai masa kita nak makan, kita makan makanan berpantang dan kemudian kita masuk balik ke dalam bilik. Okay, dan tetamu juga yang datang ke rumah orang kata yang ada ibu berpantang ni, kalau boleh minimizekan volume kan. Kita tahu kita sedang bergembira tetapi ada ibu yang sedang dalam proses pemulihan, jadi dia perlukan ketenangan dan diperlukan juga suasana yang tenteram untuk dia fokus kepada pemulihan ibu dan juga kepada bayi. Okay, so I think itu yang saya nak kongsikan. Saya tahu raya adalah satu suasana yang sangat meriah. Kita memang raya, kita memang raya gila-gila bila raya. So kemudian kita tak boleh rentas negeri pun kita still rasa kita nak raya, kita still rasa kita nak prepare a lot of things for raya. So which is normal, and then and we also want to cook a lot of things lah untuk raya. So raya sentiasa ada menu-menu dia. So a lot of things sebab kita nak menjamu tetamu dan sebagainya. Tapi saya sangat faham ibu yang berpantang, dia masih perlu berpantang. Okay, so saya ulang sebab topik ni tips dia ringkas je, jadi saya ulang. So first untuk mengingatkan diri kita dalam pantang, so kita mengenakan pakaian yang sesuai dalam keadaan berpantang. So better guna cotton base, okay, untuk mengelakkan rimas, panas, kemudian bayi pun dalam keadaan panas dan sebagainya. So kalau boleh janganlah guna pakaian yang tebal-tebal dan sebagainya yang melekat dekat badan, jadi kita tak selesa.
Okay, so gunakan uniform patang, selalunya stokin, sweater, cotton top, sarung, kain batik dan juga bengkung. Jangan tinggal bengkung lah. Okay, kalau boleh. Okay, so kedua ialah tak perlu pergi ikut beraya. So ibu yang berpantang rehat saja di rumah. Mungkin semua yang sekeliling kita, saudara mara, rakan dan sahabat semua faham yang kita dalam keadaan berpantang. Kita tak expect. Jika kita tidak memenuhi undangan ke rumah kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita, orang pun faham. Okay, tapi orang akan pelik pula bila baru bersalin terus nak pergi rumah. Jadi tak boleh ya, sebab badan kita masih lemah dan kita kalau boleh tak ada nak expose sangat dengan orang ramai ni. Okay, right. So tak perlu ikut pergi beraya. Ketiga, elakkan bayi jadi tumpuan. Jangan beri tetamu pegang bayi. Okay, cium bayi dan sebagainya. Okay, orang nak bagi duit raya kita ambil. Okay, tapi kalau boleh tak ada direct contact dengan bayi. Okay, so tetamu please alert, check suhu, okay, check suhu, kemudian sanitize, pakai face mask, benda ni memang bukan main-main untuk kita sama-sama jaga daripada wabak ni makin tersebar, sebab kita tengok dia punya bacaan tu everyday kan, going up and going up. So, kita pun tak best lah kan, macam tu, right? So tetamu pun perlu jaga juga batas-batas bila pergi beraya di rumah yang ada ibu dalam pantang. Keempat ialah makanan berpantang, mesti kena elakkan kerana makanan raya, makanan berpantang mesti perlu teruskan kerana makanan-makanan kata menu raya sangat tinggi kalori, sangat tinggi kandungan garam, gula, minyak kan, sebab ada santan semua dan kita tak nak damage sel-sel baru yang baru nak pulih balik. Sebab kita dalam pantang ni kita masih ada luka dan sebagainya, so kalau boleh jangan damage proses itu. Okay, so berpantang macam biasa, makan makanan berpantang macam biasa dengan mengikut kelas makanan dan juga teknik memasak yang betul supaya zat-zat tidak mati. Okay, dan akhir sekali kita tak perlu berpenat-penat bersusah-susah melayan tetamu yang datang. Kita hanya perlu berehat dalam bilik dan elakkan direct contact, elakkan kontak rapat dan sebagainya. So kalau boleh tak mahu benda tu semua. Okay, so itu adalah tips berpantang di musim raya. So I know kita still nak raya, kita still ada mood tu, tapi kita ada dua benda yang kita sangat fikir. Pertama ialah tentang wabak COVID ni belum berakhir, dan kedua kita juga beringat tentang tak boleh rentas negeri dan sebagainya. So technically kita tahu yang kita masih boleh menyambut perayaan tetapi dalam keadaan berwaspada. So orang kata moderate is the best. Jadi bersederhana sahaja dalam semua perkara. Okay, so apa-apa yang membabitkan penjagaan ibu dan bayi adalah keutamaan. So fokus kepada itu dahulu. Okay, so selain daripada itu, kepada ibu yang sedang menunggu hari, tiba-tiba kata rezeki melahirkan dekat-dekat nak raya ataupun betul-betul hari raya dan sebagainya, so itu adalah rezeki. So alhamdulillah, lepas ni kita kena jaga. Kita kena jaga pantang dan jaga SOP COVID. Okay, so tu dia punya panduan lah. Okay, dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada ibu yang berpuasa. Tidak kira ibu ni hamil atau menyusu, jika perempuan boleh berpuasa, so teruskan. Jika tidak boleh, Allah berikan keringanan dan tak perlu berpuasa sebab kita dalam keadaan uzur, sama ada hamil ataupun kerana kita menyusu dan kita khawatiri takut menjejaskan makanan untuk bayi tadi. Okay, so itu saja perkongsian saya, dan saya nak letak kalau perempuan ingin dapatkan maklumat tentang pakej berpantang, boleh hubungi nombor yang tertera. Cuma saya nak pesan buat perancangan awal untuk menempah kerana di musim perayaan terapi sangat terhad. Jadi
kita tak dapat nak penuhkan permintaan last minute dan urgent cases jika perempuan buat tempahan saat akhir. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya